Keutamaan PH ambil alih semula kerajaan. Pimpinan utama PH Mahathir dan Shafie berpendapat wujudnya masalah keabsahan kerajaan akibat kegagalan Muhyiddin menguji sokongan beliau di Parlimen. Pakatan Harapan PH hari ini menegaskan akan meningkatkan usaha mengembalikan mandat rakyat untuk mengambil alih semula kerajaan. Perkara itu ditegaskan selepas mesyuarat di antara pimpinan utama PH yang dipengerusikan Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang bersama Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Warisan Shafie Apdal hari ini. Menurut mereka, wujud masalah keabsahan membabitkan kerajaan baru berikutan kegagalan untuk menguji sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di Parlimen. Mesyuarat telah sebulat suara bersetuju untuk menegaskan tekad dan meningkatkan usaha mengembalikan mandat rakyat dengan keutamaan mengambil alih semula kerajaan. Ini kerana mesyuarat bersependapat bahawa wujudnya masalah keabsahan legitimasi kerajaan yang berlaku akibat kegagalan Tan Sri Muhyiddin Yassin menguji sokongan beliau di kalangan ahli-ahli Parlimen di Parlimen pada esok hari, kata mereka dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, mesyuarat berkenaan diadakan bagi membincangkan reaksi Blok Pembangkang terhadap persidangan Parlimen yang diadakan esok. Sebelum ini, Dewan Rakyat memaklumkan sidang yang dijadualkan berlangsung sehari itu hanya akan mendengar titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong tanpa melibatkan sebarang urusan lain. Ia sekaligus menutup pintu untuk sebarang usul undi tidak percaya dibuat terhadap Muhyiddin yang mengangkat sumpah jawatan itu pada 1 Mac lalu. Dalam kenyataannya hari ini, PH sekali lagi menegaskan bahawa sokongan terhadap Muhyiddin selaku Perdana Menteri harus diuji di Parlimen. Kami sebulat suara dan bersatu hati menegaskan bahawa Parlimenlah institusi demokrasi ulung negara yang perlu berfungsi dengan baik bagi memastikan proses semak dan imbang berjalan tanpa sekatan, di mana sokongan buat seseorang Perdana Menteri perlu diuji dan disahkan, serta tempat di mana rang undang-undang dan masalah rakyat perlu dibincang, dibahas dan diputuskan. Kami juga tidak berpuas hati dengan keputusan kerajaan mengadakan sidang untuk hanya mendengar titah diraja serta menegaskan pendirian pembangkang bahawa Parlimen boleh dan mesti bersidang lebih dari apa yang diusahakan kerajaan sekarang demi menyegerakan penyelesaian masalah rakyat, tegasnya. Selain itu, PH juga menegaskan pakej ransangan ekonomi berjumlah RM260 bilion yang diumumkan Muhyiddin sehingga kini masih belum dibentang dan diluluskan di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen mesti diberi peluang untuk membahaskan pakej ransangan ini bagi memastikan tiada ketirisan dalam penyampaian bantuan kepada rakyat, katanya. Sementara itu, Bersatu, BN, PAS, GPS dan dua parti Sabah sokong penubuhan Parti Perikatan Nasional. Dalam satu kenyataan bersama, 6 pemimpin gabungan dan parti berkenaan menggariskan kandungan memorandum persefahaman. Bersatu, BN, PAS, GPS dan dua parti berasaskan Sabah menyatakan sokongan terhadap penubuhan Perikatan Nasional PN melalui kerjasama gabungan parti-parti politik. Dalam satu kenyataan bersama, 6 pemimpin gabungan dan parti berkenaan menggariskan kandungan memorandum persefahaman yang telah dirangka. Kenyataan tersebut ditandatangani Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Pengerusi GPS Abang Johari Openg, Presiden PBS Maximus Jonety Ongkili dan Presiden STA Jeffrey Kitingan. Awal bulan ini, sumber Malaysia kini memaklumkan terdapat pemimpin UMNO menolak cadangan agar parti itu menyertai PN kerana bimbang akan menjadi sebuah parti kecil dalam gabungan itu. GPS yang sebelum dilaporkan menegaskan tidak akan menyertai PN, kini akan menjadi sebahagian daripada gabungan berkenaan. Dua parti berasaskan Sabah yang menyokong penubuhan gabungan tersebut ialah Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STA.
Berikut merupakan kandungan memorandum persefahaman yang telah dirangka, memperkasa dan memartabatkan keluhuran Perlembagaan Persekutuan, Kedaulatan Raja-Raja Melayu, prinsip-prinsip rukun negara dan menjamin kebajikan dan kepentingan seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Memastikan suatu bentuk pentadbiran dan pengurusan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri-negeri yang baik, inklusif serta bertaraf dunia yang menjurus ke arah menjaga dan memastikan kebajikan, kepentingan, kemakmuran dan keharmonian rakyat dipelihara dan dipertingkatkan serta menjamin kemajuan serta pemulihan ekonomi dan pembangunan negara. Memperkukuhkan semangat perkongsian dan kekitaan Malaysia di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung demi untuk merealisasikan aspirasi dan matlamat MA63. Memperkukuh dan memperkasa agenda perpaduan kaum, keharmonian agama dan budaya di dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan sebagai paksi kepada kestabilan politik dan kesejahteraan negara, dan memperkukuh Perikatan Nasional melalui amalan musyawarah dan konsultansi berlandaskan kepada sikap dan sifat saling hormat menghormati atas kepelbagaian agama, kaum dan budaya demi kepentingan negara dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan dan prinsip-prinsip rukun negara. Pada 24 Februari lalu, Mahathir mengumumkan secara mengejut meletakkan jawatan Perdana Menteri, manakala Muhyiddin mengumumkan parti itu keluar dari PH. Krisis politik selama seminggu itu selesai apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah memilih Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8. Bersatu kini dilihat berpecah dua kepada Kem Muhyiddin dan Kem Mahathir. Kita beralih ke perkongsian berita yang seterusnya. Ketua Sri Kandi PKR umum keluar parti. Noraini juga melepaskan jawatannya sebagai anggota Majlis MBPJ. Ketua Sri Kandi PKR Noraini Hazikah Syafi hari ini mengumumkan peletakan jawatannya dan bertindak meninggalkan parti berkenaan. Noraini dalam satu kenyataan berkata, keputusan itu diambil selepas tidak lagi yakin dan percaya kepada idealisme, perjuangan serta hala tuju PKR ketika ini. Saya telah mengambil keputusan meletak jawatan dan keluar daripada menjadi anggota PKR. Keputusan ini diambil kerana saya tidak lagi ada keyakinan dan kepercayaan kepada idealisme perjuangan serta hala tuju parti pada hari ini, katanya. Noraini juga memaklumkan bahawa beliau turut meletakkan jawatannya selaku Exco Majlis Pimpinan Wanita PKR Pusat dan anggota Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Keputusan ini diambil atas prinsip bahawa jawatan ini adalah atas kapasiti saya selaku anggota PKR, katanya. Sehubungan itu, Noraini merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada anggota PKR yang memberi mandat kepada saya sebagai Exco Majlis Pimpinan Wanita Pusat yang menang pada pemilihan PKR lalu. Juga kepada Menteri Besar Selangor dan Datuk Bandar MBPJ kerana memberikan kepercayaan serta kerjasama sepanjang saya menjadi anggota PKR dan ahli majlis MBPJ. Saya berikrar untuk terus berkhidmat kepada rakyat dan negara melalui platform saya yang sedia ada serta memberi sepenuh komitmen terhadap usaha membantu golongan yang memerlukan melalui kapasiti saya sebagai seorang peguam, katanya. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Mukris dakwa PAS mungkir janji untuk beliau kekal MB hingga tamat penggal. Sebagai pertukaran, PAS memohon peruntukan tambahan untuk Pusat Khidmat DUN dan ia telah pun diluluskan, kata bekas Menteri Besar Kedah itu. Mukris Mahathir mendakwa PAS telah mungkir janji untuk membolehkannya terus menerajui pentadbiran kerajaan Kedah sehingga tamat penggal ini. Menurut Mukris yang meletakkan jawatannya hari ini, janji itu dibuat selepas kejatuhan pentadbiran PH di peringkat pusat yang kemudian membawa kepada pertukaran kerajaan di beberapa negeri. Di Kedah, saya ambil keputusan kekalkan kerjasama dengan PH negeri. Kepimpinan PAS Kedah juga telah beri jaminan bahawa mereka tidak akan mendesak adun-adun PH untuk melompat ke pihak mereka.
dan setuju saya terus berkhidmat sebagai Menteri Besar sehingga akhir penggal. Permohonan mereka adalah agar kerajaan negeri tidak memandang mereka semata-mata sebagai pembangkang. Sebaliknya beri peruntukan tambahan kepada pusat, khidmat DUN, PAS dan UMNO, katanya ketika sidang media di Wisma Darul Aman, Kedah hari ini. Pada Februari lalu, Malaysia menyaksikan kemelut politik yang mengakibatkan kerajaan PH jatuh susulan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa keluar parti daripada gabungan itu. Ia menyaksikan Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8. Langkah Bersatu juga membawa kepada pertukaran kerajaan yang sebelum ini ditakbir PH, iaitu Johor, Perak dan Melaka. Jawatan Menteri Besar Johor dan Ketua Menteri Melaka diberikan kepada UMNO, manakala Ahmad Faizal Azumu daripada Bersatu kekal sebagai Menteri Besar Perak. Bagaimanapun pada masa itu Mukhriz mengekalkan kerjasama Bersatu dengan PH di Kedah, membolehkan pentadbiran negeri terus kekal sehinggalah peralihan sokongan 6 adun, 2 bekas PKR dan 4 daripada Bersatu kepada PN minggu lalu. Berkenaan permohonan PAS berkenaan peruntukan itu, Mukhriz mendakwa ia telah dikemukakan dan diluluskan. Jelas sifat timbang rasa kami untuk meluluskan permohonan PAS itu langsung tidak diambil kira apabila mereka melayan permohonan beberapa adun kerajaan yang berhajat melompat ke pihak mereka, katanya lagi. Pada masa sama, Mukhriz berkata beliau dan PH tidak akan mencabar pertukaran kerajaan di Kedah kerana ia selaras dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Tak akan cabar di mahkamah. Kami bersedia untuk tukar kerajaan pada pilihan raya umum, katanya lagi. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda menonton video ini hingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.